Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini cikgu dapat sekali lagi berpeluang berkongsi dengan murid-murid cikgu, murid-murid di luar sana berkaitan dengan subtopik 3.3 menganalisis aruhan elektromagnet di dalam tajuk elektromagnetan fizik tingkatan 5. Jadi dalam topik ini apa yang cikgu nak kongsikan adalah yang pertama, kita nak urai aruhan elektromagnet. Kemudian kita nak tunjuk arah arus aruhan dalam dawai lurus dan juga solenoid. Ini medium untuk membentuk ataupun arus aruhan boleh berlaku. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud arus aruhan, bila sebut magnitud ni, kita ada alat lah untuk mengukur, di mana kita akan menggunakan nanti dalam contoh yang kita lihat. Kamu akan nampak lah galvanometer. Kemudian aplikasi aruhan elektromagnet. Kemudian kita akan melihat perbandingan arus terus dan juga arus ulang alik. Jadi kita terus pergi. Arus elektromagnet ni sebenarnya dihasilkan daripada daya gerak elektrik. Aruhan dalam satu konduktor apabila perubahan flas magnet kesan daripada gerakan relatif antara konduktor dan medan magnet. Konduktor adalah pembawa arus. Medan magnet, kamu fahamlah, antara kutub utara dan kutub selatan. Gerakan ke atas atau ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Jadi sebelum cikgu teruskan, cikgu nak tunjuk satu video lah. Harap pelajar boleh amatinya.
Okey, alhamdulillah video yang menarik, video yang membantu para pelajar di luar sana untuk memahami konsep induction current. So dekat sini kita ada dua gambar rajah. Satu, kita melihat konduktor lurus yang digerakkan di dalam medan magnet. Satu lagi kita melihat magnet kekal yang digerakkan di dalam solenoid, ataupun solenoid digerakkan di dalam magnet kekal. So apa yang berlaku, gerakan ini akan kedua-dua gerakan ini akan menyebabkan jarum bergerak ke kanan di dalam galvanometer lah. So ini pelajar kena faham. Yang pertama adalah konduktor lurus, yang kedua adalah berbentuk solenoid. Ada perbezaan kat sini. Yang pertama, apa yang kamu nampak, konduktor ini memotong flux magnet lah. Memotong flux magnet. Sama juga yang ni. So kita teruskan lagi. Okey. Di sini kita nak lihat syarat-syarat bagaimana gerakan relatif di dalam magnet ini yang menghasilkan arus arohan. So kalau kamu lihat di sini, kalau kamu perhatikan gambar rajah ini dan pemerhatian yang ada di sini, cikgu tertarik pada poin yang ketiga, pergerakan rod kupram mestilah berserenjang dengan arah garisan medan magnet 1 dan 2 sahaja supaya arus terarah boleh dihasilkan. Ini bermaksud syaratnya rod kupram dan arah medan magnet, itu kutub utara kutub selatan, berserenjang antara satu sama lain, barulah arus arohan dihasilkan. Okey. Yang ini untuk solenoid lah. Arohan elektromagnet dalam solenoid yang tadi dalam garis lurus. Okey, kita lihat kat sini. Magnet kita tolak ke dalam gergelung solenoid, tolak magnet bar ke dalam solenoid. Perhatikan pesongan galvanometer. Yang kedua, pegang bar magnet dalam solenoid, perhatikan bacaan galvanometer, itu pun maksudnya, dan tarik magnet bar dalam solenoid, perhatikan pesongan galvanometer. So dalam video tadi pelajar dah nampak lah kesannya. Pelajar dah nampak kesan pergerakan magnet kekal ke dalam solenoid dan bagaimana perubahan kutub memberi kesan juga pada bacaan arus-arohan pada galvanometer. So hasilnya apa yang berlaku adalah kita lihat kat sini. Okey, galvanometer menunjukkan bacaan yang positif apabila magnet bar dan solenoid menghampiri satu sama lain. Ini menunjukkan bahawa arus telah terhasil dalam solenoid pada arah tertentu. Okay, kita teruskan. Okey, galvanometer menunjukkan bacaan negatif apabila magnet dan solenoid bergerak menjauhi satu sama lain. Ini menunjukkan bahawa arus yang terhasil dalam solenoid pada arah bertentangan. Arus terarah apabila terdapat gerakan relatif antara solenoid dan magnet. Itu syarat dia. Di kesimpulan, arus terarah dalam konduktor lurus apabila ia bergerak dan memotong garisan medan magnet. Arus terarah dalam sebuah solenoid apabila terdapat gerakan relatif antara solenoid dan magnet. So dalam solenoid apa yang berlaku? Gerakan relatif. Apa yang berlaku dalam konduktor garis lurus adalah memotong garisan medan magnet. So kedua-dua ini akan menghasilkan arus arohan. Jadi dekat sini kita nak lihat pula bagaimana arah arus arohan dalam suatu konduktor ditentukan. Dalam perkara yang pertama ni lah. So kita guna dalam dawai lurus, kita guna petua tangan kiri Fleming lah. So kat sini kalau kamu lihat kita ada ibu jari. Okey. Dan ada dekat sinilah semua syaratnya. Apa yang kamu nampak dekat sini. Ibu jari menggambarkan arah daya gerakan, dan
jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet dan seterusnya. Inilah yang kita nak lihat, jari tengah ni. Ni ada yang sebut dari hantu, arah medan magnet. Arah medan magnet. Okey. Ni yang kita nak tengok lepas ni dalam contoh yang berikutnya. Okey, tadi saya belum terangkan lagi cikgu belum terangkan dekat sini. Ibu jari dan dua jari pertama di sebelah tangan kanan diletakkan pada sudut tepat antara satu sama lain dengan jari pertama menunjukkan arah medan magnet dan ibu jari ke arah usul itu, maka jari kedua menunjukkan arah arus teruh. Yang ini sebenarnya yang bawah ni adalah arah arus teruh bukan arah medan magnet. Okey. Jadi kita cuba test. Kita cuba test. Okey, gunakan hukum tangan kanan Fleming. Okey. Gunakan tangan pelajar masing-masing. Lihat pada gambar raja, cuba lihat tapi dalam gambar raja ni telah disiapkan lah. Okey, di mana kalau pelajar lihat di situ N ke S itu adalah jari jari tengah lah. Jari telunjuk. Jari telunjuk. Kemudian kita ada dekat situ warna biru. Warna biru tu kita nak tengok sebenarnya itu arus yang dihasilkan lah. Itu arus yang terhasil. So kita gerakkan ke bawah. Iaitu ibu jari. Ibu jari kita gerakkan warna merah tu ke bawah. Maka terhasillah anak panah yang berwarna biru. Faham Pertama, jari telunjuk. Jari telunjuk itu menghala ke utara dan selatan. Kemudian ibu jari menunjukkan gerakan ke bawah dan hasilnya jari tengah akan menunjukkan arah arus teruh itu. Okey, boleh guna Okey, seterusnya untuk yang kedua ni kita gunakan hukum Lenz untuk menentukan arah arus di dalam solenoid. Okey, nanti lepas ni cikgu tunjukkan video berkaitan dengan solenoid lah. So, arus aruhan yang terhasil mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menghasilkannya. Okey. Jadi, cikgu tunjukkan kepada kamu ni lah hukum Lenz. Okey, video ini dihasilkan oleh cikgu Alina lah dalam bentuk simulasi macam mana hukum Lenz ini diadaptasikan di dalam solenoid. Okey, kita lihat. Okey, ini definisi bagi hukum Lenz. Ini contoh apabila kita gerakkan medan magnet kekal ke dalam solenoid. Okey, gerakkan macam itu. So, gunakan hukum tangan kiri. Dan kiri kamu ingat FBI. Okey, kita nampak dekat situ. And bila kita gerakkan, itu akan berlakulah kutub utara. So, dia akan menolak. So, akan terkisah ke kanan lah dekat meter galvanometer. Tapi apa yang berlaku bila kita tarik? So, dekat situ akan berlaku perubahan arah arus lah. Menangkap pada anak panah ni kat sini ni. Okey, ini berlaku perubahan arus, maka dia akan terpesong ke sebelah kiri. Terpesong ke sebelah kiri. Jadi pelajar dah nampak lah apa yang berlaku. Ini sebagai kata-kata hikmat lah create the highest grandest vision possible for your life because you become what you
believe. Okey. Okey, itu berkaitan dengan hukum Lenz. Ini pun sama sebenarnya, telah diterangkan di dalam video tadi apa yang berlaku, tapi di sini dalam bentuk orang kata diagram lah. Tadi animasi, yang ini diagram. Apabila magnet kekal digerakkan menghampiri solenoid, apa yang berlaku adalah akan berlaku tolak dekat sini. Dan kalau secara tak langsung kita nampak arus-aruhan ini dia seolah-olah lawan jam. Tapi apabila kita tarik, kita tarik magnet kekal ini, kita lihat dia ikut jam lah. Itu yang kamu kena faham lah. Kemudian hukum Faraday pula menyatakan magnetud jiji arus-aruhan yang mengalir dalam suatu konduktor adalah berkadar secara langsung dengan kadar perubahan plug magnet. Maksudnya makin besar kadar perubahan plug magnet, maka arus-aruhan semakin besar lah. Selain itu, dia bergantung juga pada kelajuan pergerakan, kemudian bilangan lilitan pada solenoid, dan kita menambah kekuatan pada medan magnet. Apa yang berlaku adalah arus-aruhan lebih besar, arus-aruhan lebih besar, arus-aruhan lebih besar. So, ketiga-tiga ini bergantung pada kelajuan pergerakan magnet solenoid atau solenoid, bilangan lilitan dan juga kekuatan medan magnet. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini. Tunjukkan arah arus aruhan dihasilkan apabila magnet digerakkan pada arah seperti di bawah. Ni orang kata latihan lah. Latihan menggunakan hukum Lenz tadi. So, dalam soalan boleh tanya kamu satu, arah aruhan, dan kedua, dia boleh tanya kamu lukiskan gambar rajah jarum pada galvanometer. Jadi kamu nampaklah, bila sini N, kamu dah nampak tadi, cuma gambar rajah ni dia terbalikkan. Tadi gambar rajahnya di atas, meter di bawah. Sekarang ni meter di atas, solenoid di bawah. So, bila dia ditolak, so ini akan jadi kutub utara, dan dia akan lihat dekat sini, dia bergerak pada arah lawan jam lah. Dia pusing kat sini, lawan jam. Dia bergerak. So, pesongan jarum adalah seperti inilah. Yang ini, bila kita terbalikkan, kedudukan magnet kekal lah. Dan sebenarnya, latihan ini pun telah terjawab di dalam video tadi. Dalam video tadi telah memaparkan 4 kes juga. Jadi ini cuma orang kata gambar rajah yang telah ditunjukkan pada kamu arah arus-aruhan dan juga pesongan jarum bagi galvanometer lah. Gambar rajah 1, 2, kemudian 3 dan juga 4. Dalam video tadi pun dah ada. Teruskan lah. Seterusnya kita nak lihat aplikasi bagi bagi aruhan elektromagnet. Arus jugalah, arus yang dijana menggunakan konsep aruhan elektromagnet. So, kita nak lihat yang pertama, penjana arus. Penjana arus, kalau kamu lihat dekat sini, saya rasa kamu dah faham sebenarnya apa yang gambar rajah yang kamu nampak ni, sebab kamu dah belajar dalam sains menengah rendah. Fungsi penjana arus adalah menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Maksudnya kita menggerakkan dan terhasil tenaga elektrik. Prinsip kerja penjana arus adalah berdasarkan arus aruhan elektromagnet dan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Sebelum ni kamu dah jumpa petua tangan kiri Fleming. Bagaimana konsep bagi motor ni, motor yang kamu lihat dekat sini, penjana arus terus lah. Penjana arus terus dia bagi kepada penjana arus terus dan penjana arus alternatif. Kalau kamu lihat dalam gambar rajah ini, bagi arus terus ni kita ada komutator lah. Kita ada komutator magnet kekal. Ini gegelong yang akan berputar, dan kita akan faham menggunakan prinsip kerja, menggunakan prinsip kerja yang kita aplikasikan hukum tangan kiri Fleming lah. Dalam nota yang cikgu bagi pada pelajar cikgu ada dengan jelas bagaimana motor ini berfungsi
menggunakan hukum lens. Okey, komutator menterbalikkan sambungan gergelung dengan litar pada setiap separuh putaran supaya arus dalam litar sentiasa mengalir dalam arus yang sama. Maksudnya dia nak memastikan ia sentiasa berpusing lah. Itu fungsi komutator. Kemudian yang ini, bagaimanakah penjana arus terus berfungsi? Tunjukkan arah pergerakan gergelung AB dan CD, tekan arah arus aruhan dalam gergelung dan galvanometer. Sama juga, kita masih lagi berpegang kepada hukum tangan kiri framing dalam menerangkan konsep bagaimana sebuah motor arus terus berfungsi. So ini kamu boleh faham lah, gergelung AB akan bergerak ke bawah, CD akan bergerak ke atas. Ini fasa seterusnya. Okey. AB, CD bergerak selari. Jadi pelajar boleh baca lah kat sini. Okay, cikgu akan lamakan sedikit video ini agar pelajar boleh baca. Selain pelajar menggunakan tangan kiri kamu, meletakkan pada lengan-lengan gergelung ini, membuktikan bagaimanakah arah tu, kenapa ianya ke bawah, kenapa ke atas, kenapa bergerak ke kanan, kenapa bergerak ke kiri lah. Ingat, menggunakan hukum tangan kiri framing. Dan kalau video ini diteruskan memang laju, tapi pelajar boleh pause lah untuk aplikasikan apa yang kamu nampak dalam video ni. Okay. Nasihat cikgu adalah boleh pausekan video. Okay, seterusnya. Okay, sama juga. Ini 3-4 dalam menentukan bagaimana kitaran sebuah motor berfungsi lah. Maksudnya kalau dia daripada gitar itu, dia berfungsi lengkap 4 fasa. Lengkap 4 fasa. Sama juga pelajar boleh hold video, klik pause dan gunakan tangan kiri kamu untuk memahami apa yang sebenarnya berlaku pada gambar raja 3 dan juga gambar raja 4. Okey. Cikgu perlahankan. Okey. Jadi ini cikgu skip. Ini sebenarnya menerangkan apa yang berlaku daripada gambar raja 1, 2, 3 dan 4 itu. Okey, ini sebenarnya penjana arus ulang alik. Tadi adalah arus terus. Bezanya adalah dalam motor arus terus kita gunakan komutator. Dalam motor arus ulang alik atau penjana arus ulang alik, kita guna pakai gelang gelincing. Okey, masih sama, kita menggunakan hukum tangan kiri framing bagi menerangkan konsep kerja atau operasi sebuah motor arus ulang alik lah. Ni, kalau pelajar boleh baca lah, kedua hujung gergelung disambung kepada 2 gelang gelincir yang menggunakan gergelung. Setiap gelang gelincir biasa bersentuhan dengan berus karbon yang sama. Berus karbon. Okey, ini pun sama. Okey, gambar raja seperti penjana arus terus. Okey, nasihat cikgu sama. Hold ataupun pause video belajar yang cikgu hasilkan ni. Okey. Okey, yang ni cikgu skip. Okey. Ni perbezaan lah antara arus terus dengan arus ulang alik. Okey, magnitude untuk arus terus ni tetap dan berubah dengan masa, tetapi arah tetap. Bagi arus ulang alik tetap berubah dengan masa dan arah berubah secara berkala. Okey, ini simbol bagi arus terus, boleh lurus, tapi ini bagi arus ulang alik lah. Dia ada fasa positif dan dia ada fasa
negatif di sini Okey, apa yang berlaku sini? Magnitud malah tapi arah berubah. Arah sebab dia kuasa atau atas atau bawah. Yang bawah ni arah tetap tapi magnitud berubah. Arah tetap tapi magnitud berubah. Di satu fasa sahaja. Okey, nanti kamu akan faham lah. Dalam bab elektronik nanti kamu faham gambar rajah ini. Macam mana kita nak jadikan dia arus terus. Menggunakan kapasitor dan juga amplifier nanti Kemudian yang ini magnitud dan arah yang berubah. Contoh perbandingan. Ingat ni adalah perbandingan antara arus terus dan ulang alik. Okey, ini gambar kesimpulan lah senang cerita I think di antara arus terus dan arus ulang alik. Okey, arus yang mengalir dalam di mana di tengah-tengah ni adalah persamaan lah. Di tengah-tengah ini adalah persamaan, di kiri dan kanan adalah perbezaan antara arus terus dan ulang alik. Cuma cikgu suka pada persamaan, okey, tetap dan berubah dengan masa yang mengalir melalui perintang ataupun mentol. Melalui perintang ataupun mentol kerana dua alat ini juga merupakan konduktor lah. Tapi selepas dia melalui perintang atau mentol, apa yang berlaku DGE-nya akan berubah. Ini simbol bagi lita lah. Lita. Ni pun juga cakap ni fungsi kapasitor. Fungsi kapasitor apa dia nanti kamu akan jumpa dalam laju elektronik. Okey. Ini contohlah Okey, ini gambar rajah. Okey. So ini soalan. Okey, contoh soalan contoh soalan. Jadi saya rasa sampai sini dululah sampai di sini dulu perkongsian cikgu. Okey, saya harap untuk tajuk ini pelajar perlu fokus sebenarnya. Okey, macam mana nak guna hukum tangan kiri Fleming, macam mana nak guna hukum tangan kanan Fleming, macam mana nak guna petua genggaman tangan kanan, macam mana nak guna hukum Lenz, macam mana nak guna hukum Faraday. Itu yang paling pentinglah, perlahan-lahan ambil masa sedikit. Dah faham itu, barulah pelajar cuba menjawab soalan. Dan sebenarnya bagi cikgu lah, bagi tajuk yang baru ni, saya mencadangkan kepada pelajar saya terus tengok jawapan lah, senang. Dalam usaha kita membentuk pemahaman lah. Lepas tu baru kita boleh cuba dengan set-set soalan SPM. Okey, teruskan belajar bersungguh-sungguh. Okey, insyaAllah kamu semua boleh berjaya dalam peperiksaan kamu yang akan datang lah, insyaAllah. Okey, cikgu ucapkan semangat maju, selamat maju jaya kepada kamu semua. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.